Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk sains tingkatan 3, hari ini kita akan teruskan dengan bab 6 iaitu tenaga elektrik dan kemagnetan. Dan subtopik hari ini ialah 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, kita mulakan dengan bagaimanakah perjanaan penghantaran dan juga pengagihan tenaga elektrik ini kepada pengguna seperti kita. Okey, baik, kita mulakan dengan daripada kiri ini, daripada kanan ini ya, iaitu ini adalah sumber penjanaan tenaga elektrik daripada solar, itu menggunakan solar panel, dan seterusnya gambar yang kedua ini ialah menggunakan tenaga nuklear, dan ini adalah reaktor nuklear. Yang ketiga ini adalah cincin angin, iaitu menggunakan tenaga daripada angin. Dan ini pula ialah hidroelektrik. Okey, dan ada banyak lagi sebenarnya, contohnya tenaga ombak, tenaga biogeosim, diesel, arang batu yang paling banyak di Malaysia. Okey, semua ini adalah contoh-contoh penjanaan tenaga elektrik yang akan dihasilkan di stesen jana kuasa yang bermacam-macam lagi. Okey, ini yang disenaraikan ini hanyalah sebahagian sahaja. Okey, so ada banyak lagi ya. Okey, so stesen jana kuasa ini adalah untuk menjana tenaga elektrik sebelum dibekalkan, dan setelah dijana tenaga hasil daripada ini kita akan hantar ke rangkaian grid nasional. Sebelum kita hantarkan itu ya, biasanya contoh yang paling banyak di jana kuasa, antara yang banyak di Malaysia ialah hidroelektrik. Jadi cikgu jadikan contoh yang inilah. Okey, biasanya penjanaan di stesen tenaga elektrik di stesen jana kuasa ya, hanya menghasilkan arus ulang-alik dalam voltan seperti 11 kV ataupun sehingga mencecah 25 kV biasanya. Dan ini sebenarnya bukanlah dalam kuantiti yang sangat banyak untuk yang mampu dibekalkan kepada seluruh pengguna di Malaysia ataupun di seluruh negara. Jadi dengan hasil yang sedikit ini, kita perlu hantar ke transformer injak naik, iaitu daripada kalau kita tengok kat sini ya, bilangan lilitan yang sedikit kepada bilangan lilitan yang banyak. Ini kita namakan sebagai transformer injak naik. Okey. Kenapa kita perlu gunakan injak naik ini? Supaya dengan 11 kV sehingga 25 kV saja yang paling maksimum ini dapat dinaikkan ataupun ditambahkan bilangan voltannya. So hasilnya biasanya selepas melalui transformer injak naik, kita dapat menghasilkan voltan arus ulang-alik yang lebih tinggi, iaitu kemungkinan 132 kV ataupun 275 kV ataupun sehingga boleh mencecah 500 kV. Wow, ini adalah hasil selepas kita hantar tenaga elektrik ini melalui stesen transformer injak naik, dan ini adalah outputnya, voltan yang tinggi, yang lebih tinggi. Okey, jadi voltan yang lebih tinggi ini seterusnya akan dihantar melalui kabel dengan penghantaran melalui jarak jauh yang memang jauh lah. Dengan voltan arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi ini, selepas melalui transformer injak naik, maka ianya mula dihantar melalui kabel yang panjang ke pylon-pylon di dalam rangkaian grid nasional. Okey, ini kita namakan sebagai rangkaian grid nasional. Okey, dan ini kalau kita lihat ya, di kawasan rangkaian grid nasional ini terdapat banyaklah filan-filan yang kita biasa lihat di tepi-tepi highway dan juga di pegunungan, di atas gunung, di tanah hutan, di tempat-tempat yang berbukit. Okey, dan di sini juga kita akan
voltan ini akan mula diturunkan kembali. Iaitu ini adalah transformer injak turun yang mana ia akan diturunkan, dikecilkan kembali, iaitu banyak lilitan jadi sikit kan. Okey, injak turun supaya dapat dikurangkan untuk mula dihantar ke filan-filan di kawasan yang lebih kecil. Okey, di kawasan-kawasan yang lebih kecil maksudnya di kawasan perkampungan yang berbeza dan juga di taman-taman perumahan yang berbeza. Jadi dengan voltan yang lebih rendah daripada ratusan kilowatt ini, jadi kita boleh hantar ke pencawang masuk utama yang mempunyai lapangan Swiss di dalamnya. Jadi ini adalah pencawang masuk utama. Okey, cikgu tulis kat sinilah. Masuk utama. Tetapi di dalamnya ini ada lapangan Swiss, ataupun dalam in English kita biasa sebut Swiss yard, iaitu Swiss yang besar yang digunakan sebagai satu Swiss untuk hantar ke industri berat ataupun ke taman-taman perumahan. Okey, sebab melibatkan voltan yang tinggi kan. Okey, seterusnya di dalam lapangan Swiss ini pula ianya akan dihantar ke perindustrian berat dengan voltan yang tinggi. Okey, tetapi sebelum itu kita perlulah menggunakan transformer injak turun juga untuk kita menurunkan lagi voltan yang agak besar tadi. Biasanya untuk perindustrian berat ini voltan yang kita perlu gunakan adalah lebih kurang 33 kilovolt. Agak tinggi kan? Okey, industri berat. Manakala bagi yang lebih kecil ataupun tanpa memerlukan voltan yang besar, jadi kita akan alirkan penghantarannya ke pencawang bahagian. Di pencawang bahagian ini pula ia akan hantar dan membahagi dan diagihkan ke pengguna-pengguna akhir. Pencawang bahagian sebelum kita agihkan ke pengguna akhir, maka voltan-voltan ini akan dihantar melalui transformer injak turun. Okey, kalau kita tengok dapat lilitan outputnya lebih sedikit je, injak turun, untuk kita kurangkan lagi voltan sebelum dihantar ke pengguna akhir. Bagi industri kecil seperti ini, kecil ya, okey, voltan yang digunakan adalah lebih kurang berbanding dengan industri berat, iaitu lebih kurang 11 kilovolt. Manakala bagi hospital ataupun asrama yang besar-besar ataupun pejabat, volt yang biasa dibekalkan adalah 115 volt. 415 volt ya. Manakala bagi rumah-rumah ataupun perumahan yang kecil yang tidak memerlukan voltan yang tinggi, penggunaan tenaga elektrik yang banyak, jadi setiap soket itu dibekalkan sebanyak 240 volt. Okey, dan ini ialah bangunan komersial ataupun hospital yang kita tahu banyak menggunakan tenaga elektrik kerana bangunan yang besar, dan ini pula adalah rumah. Okey, so ini adalah perjalanan bagi sistem grid nasional kita dalam penjanaan ya. Okey, penjanaan tenaga. Jadi ini adalah keseluruhan bagi penjanaan tenaga elektrik. Okey, ini melibatkan penjanaan, proses penjanaan berlaku ya, tenaga elektrik. Daripada sini seterusnya apabila bagi selepas kita hasilkan voltan yang tinggi melalui transformer injak naik sehinggalah ke filar menggunakan kabel yang sangat panjang ini kita namakan dia sebagai proses penghantaran. Okey. Manakala daripada lapangan Swiss, pencawang-pencawang bahagian dan sehinggalah dihantar ke hantar ke pengguna melalui transformer injak turun, dan ini kita sebut sebagai proses pengagihan. Sudah mula untuk diagihkan. Okey, jadi melibatkan 3 proses lah yang besar: penjanaan tenaga elektrik,
penghantaran tenaga elektrik dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, cikgu nak tunjuk juga sebahagian gambar-gambar yang mungkin kita boleh nampak dengan lebih jelas lah bagi penjanaan ini ya. Okey, cikgu tengok fokus pada penjanaan dulu. Penjanaan ini adalah contoh tenaga hidroelektrik iaitu empangan kita, dan ini juga adalah tenaga daripada hidroelektrik. Okey, banyak di Malaysia. Kita patut bersyukur kerana kita digunakan dengan sungai yang banyak dan juga bekalan air yang banyak. Dan ini adalah contoh stesen janakuasa yang melibatkan tenaga angin. Okey, ini adalah penjanaan di stesen-stesen janakuasa. Okey, dan biasanya ia tidaklah menghasilkan elektrik voltan yang arus unalik yang banyak. Okey, hanya 11 kV sehingga 25 kV sahaja. Tetapi akan diperbanyakkan, ditinggikan atau ditingkatkan lagi bila voltan tersebut menggunakan transformer injak naik sehinggalah mencapai 132 kV, 275 dan 500 kV. Okey, seterusnya ialah kita lihat daripada segi penghantaran pula. Ini adalah filon yang kita boleh nampak membawa dengan kabel yang sangat panjang ya. Panjang sangat, melintasi gunung-gunung dan bukit-bukit dan hutan-hutan ya, kerana membawa voltan yang telah pun ditinggikan oleh transformer injak naik. Okey, dan ini adalah filon-filon lain yang kita boleh nampak di kawasan-kawasan perumahan, ataupun simpang masuk perkampungan. Dan ini memerlukan kabel yang panjang, iaitu biasanya kita menggunakan kabel aluminium. Tetapi di sini kita mula menggunakan transformer injak turun untuk mula mengurangkan sebelum diagih-agihkan. Okey, dan seterusnya bagi bermula proses pengagihan pula ya. Okey, pencawang masuk utama ini adalah contoh pencawang masuk utama. Pintu masuk yang di dalam pencawang masuk utama ini terdapat lapangan Swiss. Ini adalah lapangan Swiss, iaitu kita boleh anggap satu Swiss yang besar untuk kawal satu kampung, satu taman perumahan yang bekalan elektrik bagi satu taman perumahan. Okey, ini adalah Swissnya lah di dalam pencawang masuk utama ini. Dan ini pula adalah pencawang bahagian yang kita boleh selalu nampak yang berhampiran dengan bangunan-bangunan komersial ataupun di taman perumahan simpang masuk. Okey, dan ini adalah pencawang bahagian. Okey. Dan seterusnya yang akhir sekali adalah ini transformer injak turun yang kita sering nampak di tepi-tepi jalan raya, di tiang-tiang elektrik di tepi-tepi jalan. Okey, yang diletakkan sebelum kita salurkan tenaga elektrik ini ke rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan dan kilang-kilang. Okey, jadi kalau anda dapat lihat secara keseluruhannya ya, dan transformer digunakan, transformer injak naik hanya dah digunakan di sini sahaja, iaitu daripada stesen janakuasa ke pilon, iaitu ke rangkaian grid nasional. Kerana ketika ini kita hendak memperbanyakkan arus ulang-alik yang diperolehi daripada stesen janakuasa. Kerana kita nak bekalkan semua ini ke seluruh daerah ataupun negeri. Okey, jadi hanya satu sahaja transformer injak naik digunakan. Yang lain seterusnya ialah injak turun. Transformer injak turun kerana kita hendak mula mengagihkan mengikut kawasan-kawasan yang lebih kecil dan juga bangunan-bangunan yang lebih kecil penggunaannya. Jadi satu injak naik dan yang lain adalah transformer injak turun. Okey, jadi mari kita buat ulang kaji sedikit tentang pengaliran, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik ini. Okey, kita bermula dengan stesen janakuasa. Mari kita membuat ulang kaji bagi proses penjanaan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, bermula dengan stesen janakuasa yang mana menghasilkan arus ulang-alik yang bervoltan sebanyak 11 kV sehingga 25 kV, yang mana akan ditambahkan nilai voltannya, ditingkatkan lagi dengan menggunakan transformer injak naik supaya menjadi beratus-ratus kV. Dan seterusnya ratusan kilovolt arus ulang-alik tadi dihantar melalui kabel yang panjang ke dalam rangkaian grid nasional yang mempunyai filon yang besar yang melintasi gunung-gunung, hutan dan sebagainya.
Seterusnya, rangkaian grid nasional ini akan terus menghantarkan voltan ini kepada pencawang masuk utama. Di dalam pencawang masuk utama, terdapat lapangan Swiss bagi setiap kawasan-kawasan yang lebih kecil bagi proses pengagihan. Dan sebelum kita agihkan ke bangunan-bangunan ataupun kilang-kilang perindustrian, jadi kita akan turunkan menggunakan transformer injak turun. Ke pencawang bahagian juga, kita akan menggunakan transformer injak turun sebelum kita menghantar ke pengguna akhir, iaitu rumah-rumah dan sebagainya. Dan biasanya bagi rumah sebanyak 240 volt, manakala bagi industri berat 33 kV, industri kecil 11 kV, dan bangunan komersial ataupun hospital dan sebahagiannya yang lebih besar sebanyak 415 volt. Okey, itu untuk proses pendanaan dan penghantaran. Okey, terdapat satu persoalan dan isunya, yang mana apakah kesan transmisi elektrik grid nasional tadi, rangkaian grid nasional yang mempunyai filon-filon yang besar-besar, yang tinggi-tinggi dan menakutkan kan, seperti ini okey, dan juga seperti ini, yang mana jika ini biasanya di dalam hutan, tetapi ini biasanya berhampiran dengan tempat kediaman kita, adakah memberi kesan kepada kita penduduk yang tinggal berhampiran dengan ini? Okey, berdasarkan WHO dan berdasarkan apa yang kita dapat di sini ini adalah kabel daripada filon-filon. Okey, saya cikgu gariskan, dan apabila ada kabel dan ada arus yang mengalir, jadi berwujud medan magnet di sini. Jadi medan magnet ini akan menghasilkan satu bacaan yang mana kita gunakan dalam unit microtesla, iaitu untuk mengukur kekuatan medan magnet tersebut. Bagi ukuran ini apa yang kita dapat lihat, jika yang warna biru ni ialah apabila nilai volt yang sangat tinggi melebihi 275 kV. Okey, bagi kabel yang membawa ataupun menghantar arus yang sangat tinggi, okey, melebihi 275 kV ni, bacaan kekuatan medan magnet ni adalah mencecah 6 microtesla, yang mana ianya tidak berbahaya kepada penduduk tempatan. Berdasarkan WHO kekuatan medan magnet yang berbahaya kepada kita, iaitu yang berhampiran dengan kawasan filon ini, adalah apabila mencecah ataupun sama dengan 100 microtesla. Tetapi ini pada arus elektrik yang agak tinggi hanya mencecah sebanyak 6 microtesla sahaja. Jadi ianya tidak berbahaya. Berbanding dengan jika kilovolt yang dibawa oleh kabel itu lebih rendah, maka lebih rendahlah bacaannya. Mungkin 1 microtesla saja ataupun 2 sahaja. Jadi ianya tidak berbahaya. Okey. Kita teruskan dengan bagi sistem pendawaian elektrik di Malaysia, iaitu pendawaian yang dilakukan di dalam rumah kita ataupun di sekolah ataupun di hospital, terdapat 2 jenis, iaitu satu yang kita kenali sebagai sistem pendawaian satu fasa ataupun fasa tunggal, dan yang kedua adalah pendawaian 3 fasa. Ini adalah contoh gambarnya. Kalau kita lihat di sini bagi satu fasa, jadi ada satu sahaja arus yang membawa arus elektrik ini ke dalam rumah kita. Ibarat macam ada satu sahaja pipe. Tetapi bagi pendawaian 3 fasa, terdapat 3 wire ataupun 3 pendawaian yang dibawa sekaligus masuk ke dalam sesuatu bangunan. Kalau kita lihat warna merah, warna biru dan warna hijau. Jadi ibarat macam dimasukkan 3 pipe ke dalam bangunan tersebut. Jadi bagi satu, ini adalah sesuai bagi yang menggunakan penggunaan tenaga elektrik yang lebih rendah ataupun sedikit, hanya melibatkan satu aliran saja. Tetapi bagi bangunan ataupun tempat yang memerlukan lebih banyak tenaga elektrik, jadi kita perlukan 3 fasa, iaitu ibarat 3 aliran, 3 pipe masuk ke dalam satu bangunan. So akan dapat lebih banyak tenaga elektrik dihantar dan dibekalkan. Okey, jadi
Ini adalah perbezaan daripada segi penggunaan tenaga elektrik. Bagi pendawaian satu fasa, ianya sesuai bagi kediaman yang menggunakan kurang daripada 10 kW ataupun kurang daripada 50 ampere. Okey, manakala bagi pendawaian tiga fasa, ianya sesuai bagi bangunan ataupun kilang-kilang yang menggunakan melebihi 10 kW iaitu kuasa elektrik ataupun melebihi 50 ampere. Okey, kita lihat jenis-jenis bangunan. Untuk satu fasa seperti mana cikgu cakap tadi, untuk rumah kampung dan juga rumah teres iaitu kediaman biasa. Tapi bagi pendawaian tiga fasa, ianya sesuai untuk banglo, rumah banglo yang besar yang menggunakan banyak pendingin hawa ataupun banyak perkakasan elektrik, ataupun sekolah yang mempunyai banyak bilik darjah, shopping mall yang sangat besar yang menggunakan pendingin hawa yang besar, dan juga kilang-kilang perindustrian berat ataupun ringan kerana melibatkan penggunaan mesin. Jadi mari kita lihat apakah perbezaan daripada segi jumlah wire pendawaian satu fasa. Jumlah neutral adalah 1. Okey, tetapi bagi satu fasa dawai hidup dia adalah 1, seperti mana yang di atas ni lah, 1 saja. Berbeza dengan pendawaian tiga fasa, dawai hidupnya ada 3. 3 dawai hidup yang membawa arus masuk ke dalam bangunan. Tetapi dawai neutral adalah kekal 1. Jadi yang membezakan adalah dawai hidup. 1 untuk satu fasa, 3 untuk tiga fasa. Mudah saja untuk ingatnya, dawai hidup. Okey, dan ini adalah antara komponen ataupun alat elektrik yang sesuai menggunakan pendawaian satu fasa, iaitu microwave ataupun peti sejuk kita ataupun televisyen, komputer ataupun perkakas-perkakas lain yang kita sering gunakan di rumah kita. Manakala bagi pendawaian tiga fasa, ini adalah contoh pam air. Pam air yang menggunakan tenaga elektrik yang tinggi untuk menyedut air daripada satu tangki yang besar untuk ke bahagian mesin yang ataupun tangki yang lebih kecil. Dan selain daripada itu mesin-mesin yang besar-besar, jentera-jentera di dalam kilang-kilang industri berat yang menggunakan tenaga, yang memerlukan tenaga elektrik yang tinggi, kuasa tenaga elektrik yang tinggi, maka memerlukan pendawaian tiga fasa. Tetapi tenaga TNB, Tenaga Nasional Berhad, mencadangkan pengguna-pengguna yang menggunakan satu fasa ini untuk bertukar menggunakan pendawaian tiga fasa. Ini kerana pendawaian tiga fasa ini adalah didapati lebih stabil. Okey, dan lebih membantu daripada boleh lebih dipercayai bagi kegunaan yang lebih banyak dan lebih besar. Okay, jika tadi kita bincangkan tentang sistem pendawaian elektrik untuk dihantar ke rumah, jadi ini adalah komponen-komponen keselamatan pula yang ada di dalam pendawaian di rumah kita. Okey, yang pertama ialah cikgu kenalkan, ini adalah suis utama. Okey, suis utama. Yang kedua yang ada suis ini, yang ada button ni ini kita kenali sebagai ELCB, iaitu Earth Leakage Circuit Breaker. Okey, yang mana ianya penting apabila arus yang berlebihan disalurkan, jadi ia akan putuskan litar bagi menyelamatkan sistem pendawaian di dalam rumah. Dan yang ketiga ini ialah MCB, iaitu Miniature Circuit Breaker. Okey, dan ketiga-tiga ini penting di dalam sistem pendawaian kita bagi menjaga keselamatan. Nanti sebentar lagi cikgu akan tunjukkan di dalam sistem pendawaian elektrik di dalam rumah ya. Ini hanyalah komponen sahaja. Okey, seterusnya ini adalah kita punya plug, okey, yang mana kita mempunyai 3 dawai utama, iaitu dawai yang berwarna hijau iaitu bumi. Kita ingat ya, bumi kita banyak pokok-pokok yang berwarna hijau. Jadi yang warna hijau itu adalah dawai bumi. Okey, dan seterusnya adalah dawai neutral yang berwarna biru. Nak mudah ingat, jadi kita ingat air suling adalah neutral dan air biasanya kita warnakan dengan warna biru kan. Okey, jadi warna biru adalah neutral. Dan dawai hidup kita, kulit kita warna coklat, jadi
kita hidupan jadi dawai hidup berwarna coklat. Okey, mudah nak ingat. Dawai bumi warna hijau, dawai neutral warna biru, dan juga warna coklat bagi dawai hidup. Dan di dalam plug ni ada fuse yang akan cikgu terangkan sebentar lagi nanti, dan juga penjaga kabel bagi mengetatkan wire ini ke dalam soket ni. Okey, seterusnya ini pula adalah dawai bumi yang berwarna hijau ini. Semua dawai bumi daripada semua peralatan elektrik, okey, ataupun soket-soket di dalam rumah akan disalurkan ke dalam rod bumi. Ini kita namakan dia sebagai rod bumi. Okey, dan ini pula adalah dawai bumi. Supaya semua ini akan dialirkan ke bumi jika ada berlaku berlebihan arus yang mengalir. Dan ini pula adalah konduktor kilat. Okey, konduktor kilat yang mana disambungkan juga ke rod bumi supaya dapat dibumikan apabila ada aliran kilat yang mempunyai voltan yang tinggi disalurkan, okey, ataupun terhasil ke bumi. Jadi dapat menyelamatkan sistem pendawaian rumah kita. Okey, jadi apabila anda sudah kenal suis utama, ELCB, MCB, okey, yang mana biasanya kalau rumah kita blackout, dia akan terjatuh ke bawah lah suis ini. Biasa kita sebut trip kan. Okey, jadi inilah dia kegunaan ELCB dan MCB. Okey, mari kita lihat dengan jelas dan lebih detail tentang sistem pendawaian di dalam rumah kita yang melibatkan komponen-komponen tadi. Okey, ini adalah sistem pendawaian di dalam rumah. Okey, yang kita mulakan dengan yang pertama adalah daripada kabel utama. Jadi di dalam kabel utama ini terdapat wire yang dua wire utamalah yang diwarnakan dengan warna merah ini ialah dawai hidup. Okey, dawai hidup, tapi yang sebenarnya dawai hidup berwarna coklat kan. Okey. Dan ini pula yang diwarnakan dengan warna biru ini adalah dawai neutral. Okey, memang berwarna biru lah. Okey, dan di dalam kotak ini pula, ini ialah kita kenali sebagai kotak fuse. Okey, yang mana mempunyai juga suis fuse utama. Okey, seterusnya ini ialah unit penggunaan kotak fuse ya. Okey, dia bersambung dengan kotak fuse ini. Okey, ini pula ialah meter elektrik. Meter elektrik ni jika anda biasa lihat ya, ada pekerja-pekerja TMB akan datang dan cuba untuk menyukat jumlah penggunaan supaya dapat menyediakan jumlah bil pada sesuatu bulan. Jadi ia menyukat jumlah unit yang telah digunakan, unit tenaga elektrik yang kita dah gunakan lah ya, mudah untuk mengira. Okey, itu saja kegunaan untuk meter elektrik lah. Okey, seterusnya untuk kotak fuse tadi bersama-sama dengan switch fuse tadi akan bersambung. Okey, kalau awak boleh nampak ya, sambung wire ini ke dalam unit penggunaan dan kotak fuse lah. Okey, yang pertama sekali di sini ialah kita sebut sebagai switch utamanya. Tadi kita pun dah tengok dah gambar switch utama. Cikgu ulang balik. Ini adalah switch utamanya. Okey, di dalam rumah kita. Okey, fungsi dia adalah kerana ia adalah switch utama di dalam rumah kita, jadi dia adalah big boss. Jadi apabila big boss, dia adalah fungsi utamanya adalah untuk kawal. Okey, mengawal jumlah arus yang masuk. Okey, so dia big boss lah, arus yang mengalir ke rumah. Okey, melalui litar di dalam rumah. Cikgu tulis panjang sikit. Jadi keyword di sini mudah je nak ingat. Dia big boss, switch utama, dia mengawal jumlah yang masuk. Okey, seterusnya apabila melalui switch utama ini disambungkan dengan wire ke yang kedua, iaitu simbol ini ya. Okey, yang ini kita sebut sebagai pemutus litar ELCB. Ya, tadi cikgu dah tunjuk dah ELCB.
Okey, ini dah dia earth leakage circuit breaker. Maksudnya breaker ni pemutus ya. Maksudnya dia memutuskan litar tenaga elektrik. Kenapa kita nak putuskan litar ni? Okey, nama pemutus, jadi fungsi utama dia juga adalah putuskan. Okey, putuskan litar apabila arus berlebihan. Jadi sebab apabila arus berlebihan kadang-kadang ya, dia sangat membahayakan. Jadi kalau arus berlebihan itu berjaya masuk ke dalam rumah, jadi habis perkakasan alat elektrik awak akan rosak dan juga boleh dikotiri menyebabkan kebakaran. Okey, moga dijauhkanlah. Okey, jadi fungsi utama dia putuskan litar apabila arus berlebihan masuk mengalir melalui dia. Tapi dah syarat kena mengalir melalui dia. Okey, seterusnya ialah ini tujuan dia putuskan litar dan disambungkan pula dengan pemutus litar yang lain, okey, yang kita sebut juga sebagai pemutus litar. Okey, tetapi dia adalah lebih spesifik, iaitu kita sebut sebagai MCB. Okey, tadi pun cikgu dah tunjukkan. Okey, miniature circuit breaker inilah dia lebih kecil biasanya berbanding dengan ELCB ni. Okey, dan fungsi dia ialah untuk asingkan litar akhir. Dia macam lebih kepada untuk agihkan. Okey, litar akhir ke peralatan elektrik. Okey. Okey, ini adalah fungsi pemutus litar. Dia cuba untuk asingkan litar-litar akhir ke dalam alat-alat elektrik awak. Contohnya, jika dialihkan pemutus litar ini ke 15 ampere, contohnya kalau 15 ampere ni besar ni, jadi yang biasa digunakan adalah litar pemanas. Contohnya ialah periuk nasi ataupun cerik elektrik. Okey, dan kalau 30 ampere yang lebih besar, ini biasanya dihantar ke litar pendingin hawa yang menggunakan tenaga elektrik lebih banyak. Kalau 5 ampere mungkin alat-alatan yang lebih kecil, contohnya ialah mentol, ini 5 ampere, mentol, lampu-lampu ataupun charger, pengecas handphone. Okey. Okey, seterusnya kalau 30 ampere dan lebih besar lain mungkin adalah untuk penggunaan soket-soket bagi alat-alatan yang lain. Ini soket yang biasa kita nampak kat sini. Dan kita pun tahu sebenarnya voltan yang dibekalkan di Malaysia, okey, di Malaysia ialah sebanyak 240 volt. Tapi di negara lain adalah berbeza. Contoh lain adalah di US hanya 120 volt kalau di US, Amerika hanya 120 volt saja. Okey, bergantung kepada negara tersebut. Okey, jadi kesemua ini akan dihantar oleh ataupun akan diagihkan, diasingkan oleh MCB ini. Jadi kalaulah dikatakan litar pendingin hawa rosak, jadi arus yang mengalirnya tiba-tiba terlalu besar yang mengalir di sini, jadi pemutus litar MCB ini akan putuskan litar dan menyelamatkan pendingin hawa ini. Okey, ini adalah fungsi pemutus litar ini. Ataupun kita boleh offkan switch bagi litar pendingin hawa ini di MCB ini. Tetapi bagi litar-litar lain ataupun alat-alat elektrik lain, ianya tidak akan terganggu. Jadi MCB ini lebih spesifik kepada satu-satu litar sahaja ataupun satu-satu alat elektrik sahaja. Okey, seterusnya keseluruhan wayar-wayar ini akan dibumikan. Okey, dibumikan dalam simbol yang seperti ini. Okey, kalau simbol yang macam ni, ini maksudnya dibumikan. Okey, dan ini adalah pembumian dawai bumi yang berwarna hijau. Senang cikgu katakan hijau banyak di bumi kerana ada banyak pokok. Jadi warna hijau. Okey, contoh dawai bumi yang gambar yang cikgu nak share adalah yang terdapat dalam buku teks kita. Okey, yang mungkin anda pernah tengok di rata-rata tempat kan. Ini dia contoh dawai bumi. Okey, pendawai dawai bumi. Ataupun contoh lain yang cikgu dah tunjukkan tadi, iaitu menggunakan rod bumi.
okey, yang dibumikan ataupun yang ditanam ke dalam tanah. Okey. Dan ini adalah soket dan ini adalah lita kuasa yang akan membantu kita membekalkan kuasa bagi kegunaan alat elektrik seharian kita. Jadi inilah dia sistem pendawaian elektrik di dalam rumah kita yang bermula daripada kabel utama sehinggalah dibumikan dan juga ke pengguna akhir iaitu kita menggunakan lita kuasa pada soket. Okey. Seperti mana yang cikgu dah sharekan tadi, ini adalah komponen-komponen keselamatan di dalam sistem pendawaian rumah kita bagi menyelamatkan rumah kita daripada mengalami pengaliran arus elektrik yang terlalu besar, okey, dan berbahaya. Okey, ini adalah sudut utama tadi ELCB yang akan memutuskan terus data rumah kita, okey, daripada menerima sebarang arus elektrik jika tiba-tiba arus elektrik yang dibekalkan berlebihan ataupun terlalu tinggi ke rumah kita. Okey, dan seterusnya dawai bumi yang ada pada plug alat elektrik kita, yang mana jika ada berlaku kebocoran leakage elektrik, arus elektrik, jadi ia akan dibumikan. Jadi kita akan lebih selamat. Dan juga ada konduktor kilat bagi menyelamatkan kita daripada voltan yang terlalu tinggi daripada kilat yang mencapai berbelas ribu kilovolt yang akan disambungkan dan dibumikan. Dan juga dawai bumi seperti mana rod bumi tadilah yang kita bumikan semua dawai-dawai bumi ke rod bumi. Okey, selain daripada komponen-komponen keselamatan ini, ya, pemutus data dan juga konduktor kilat, dawai bumi dan rod bumi, ada lagi satu komponen lain yang penting bagi mengelakkan arus yang berlebihan ini, iaitu kita kenali sebagai palam ataupun plug elektrik. Kita biasa sebut sebagai plug, ya. Terdapat pelbagai jenis, iaitu 2 pin dan 3 pin, dan juga pelbagai jenis yang bergantung kepada sesuatu negara. Jika anda travel, kadang-kadang kita perlu membawa adapter plug untuk disesuaikan dengan kita punya pengecas handphone ataupun laptop yang berbeza dengan negara lain yang kita pergi travel. Okay? Jadi contohnya 2 pin yang bentuk macam ni, bentuk tajam rectangle. Okay, ini biasanya digunakan di negara-negara maju, contohnya US dan juga negara Jepun. Okay, jika 2 pin yang berbentuk bulat di hujungnya, ini contohnya adalah di Rusia. Okay, 2 pin, dan juga di Eropah. Okay. Bagi 3 pin yang berbentuk bulat seperti ini adalah contohnya di India. Okay, menggunakan plug jenis ini. Dan ini adalah dia punya soket. Okay, ini ada soketnya. Tetapi kalau 3 pin yang macam ini familiar kan? Ini kerana Malaysia pakai seperti ini. Dan juga UK, England, ya. Dan seterusnya untuk 3 pin yang berbentuk bulat seperti ini tetapi kepalanya bulat, ini adalah contohnya di Thailand, iaitu jiran kita. Dan pelbagai lagi di negara-negara lain. Ini adalah contoh sahaja. Okey, biasanya sama ada 2 pin ataupun 3 pin, kita tetap memerlukan 3 wire penting di dalam palam ini ataupun plug ini, seperti mana yang cikgu dah pernah bagi tahu sebentar tadi, ya. Iaitu yang pertama ialah dawai bumi yang berwarna hijau. Okey. Dan dawai neutral yang berwarna biru. Okey, dawai bumi ini sebenarnya penting supaya ia dapat membawa arus ke tanah ataupun ke bumi. Okey. Yang kedua, dawai neutral pula, dia akan membawa arus yang berlebihan dari perkakas elektrik balik ke bekalan utama, dan manakala bagi dawai hidup, dia adalah untuk membawa arus elektrik ke perkakas elektrik. Jadi kalau kita nak lukis, ya, supaya kita nak mudah ingat seperti mana yang kita dah belajar sebentar tadi, okay, kita perlukan warna biru, kita perlukan warna coklat, dan juga kita perlukan warna hijau. Okey, ini warna hijau. Okey, jadi kalau kita nak lukis, cikgu akan lukis plug kita menggunakan warna hitam lah. Okey, di sini
Okay. So kita akan ada satu wire yang masuk kat sini. Okay. Yang ni yang ke atas, yang ini kat kiri sini, dan ini di sini. Fuse berada di tepi ini. Okay. Okay. Jadi yang pertama sekali ialah wire bumi. Okay. Ini kita tahu dah warna selalunya dia berbelang kuning ya. Okay. Ini adalah bumi berwarna hijau, daun-daun. Jadi ia akan membawa arus yang bocor. Okey, arus bocor ke bumi, iaitu untuk dibumikan. Okey. Nama pun bumi, so dibumikan. Yang kedua adalah dawai neutral. Macam cikgu cakap lah, nak senang ingat, air kita selalu color warna biru. Okey, air selalu warna biru, jadi air neutral. Jadi ini adalah dawai neutral. Dan neutral ini, okey, U ya, neutral. Okey, neutral ini adalah untuk bawa arus elektrik berlebihan dari perkakas. Okey, arus lebih. Okey, cikgu buat short form sajalah ya. Arus yang lebih ini kita akan bawa dari alatan ke bekalan utama. Balik. Okey. So, arus yang berlebihan itu dapatlah dialirkan ke aliran yang betul. Okey, ini adalah neutral. Sementara kalau yang dawai yang berwarna coklat ya. Okey, ini adalah dawai coklat, sama seperti mana kulit kita, organisma hidup. Okey, warna coklat. Ini adalah dawai hidup. Kita yang hidup kan. Okey, jadi dawai hidup ni untuk hidupkan alat elektrik. Jadi dia akan membawa arus elektrik terus ke alat elektrik awak. Jadi kalau tak ada arus hidup ni, alat elektrik pun tak menyala lah. Okey, kalau lah terputus ke, tikus gigit ke, jadi alat elektrik awak tak akan menerima arus elektrik, so tak boleh nak on. Okey, so ini adalah 3 wire yang penting di dalam palam ataupun plug. Fuse ini pun sama, dia juga adalah untuk melindungi wire dan alat elektrik kita daripada menerima arus yang berlebihan dan menyebabkan rosak ataupun terbakar. Jadi kita dapat 2 jenis fuse, iaitu fuse yang pertama adalah jenis cartridge, iaitu jenis yang lebih mudah dan lebih kecil, dan yang kedua adalah fuse wire boleh ganti. Okey, nilai fuse pula bergantung kepada fuse tertentu, dan nilai fuse ini bermaksud nilai maksimum bagi arus yang boleh mengalir melalui fuse tanpa ia boleh menyebabkan wire fuse itu melebur ataupun mencair. Okey, antara nilai-nilai fuse yang terdapat di dalam pasaran kita ialah 1 ampere, fuse 2 ampere, 3, 5, 10, 13, 15 dan 30 ampere. Okey, jika 13 ampere ini, fuse ini ya, contoh 13 ampere. Jadi jika arus yang mengalir ke dalam fuse ini ataupun ke dalam alat elektrik ini melebihi 13 ampere, maka ia akan meleburkan wire fuse yang ada di dalam fuse tersebut. Jadi apabila wire itu dah terlebur, jadi secara automatiknya litar akan terputus ke alat elektrik itu. Jadi alat elektrik itu tidak lagi menerima arus elektrik dan terselamat daripada arus yang berlebihan. Okey, jadi jika bayangkannya, jika 13.1 ampere arus dialirkan ke alat elektrik itu, maka ia akan meleburkan wire fuse itu untuk menyelamatkan alat elektrik kita. Okey, jadi fuse perlu dipilih dengan nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang diperlukan ataupun yang digunakan oleh alat elektrik. Sebab setiap alat elektrik itu mempunyai arus maksimum yang berbeza-beza. Ada yang memerlukan lebih tinggi arus, ada yang memerlukan lebih rendah arus. Contohnya pengecas handphone kita ataupun lampu tidak memerlukan arus yang banyak. Tetapi bagi alat elektrik yang perlukan pemanasan, melibatkan pemanasan seperti ceri elektrik dan period nasid dan juga seterika, jadi ia memerlukan tenaga elektrik yang lebih tinggi. Okey, jadi arus elektrik, jika arus elektrik maksimum yang diperlukan oleh ceri ialah 11.5 ampere, jadi fuse yang paling sesuai ialah 13 ampere. Maksudnya kita perlu pilih fuse yang lebih besar. Okey, jika
jika satu alat elektrik itu ataupun satu mesin itu memerlukan arus elektrik maksimumnya iaitu sebanyak 15 ampere. Okey, jadi cadangkan fuse yang paling sesuai. Adakah 15 ampere ini adalah sesuai untuknya? Tidak. Okey, jadi yang paling sesuai adalah 30 ampere. Kita perlu memilih fuse yang nilainya lebih tinggi daripada nilai arus maksimum alat tersebut. Okey, kita teruskan dengan struktur fuse. Okey, bagi struktur fuse pula, ini adalah fuse yang image yang dah dibesarkan, yang cikgu dah besarkan. Okey, jadi kita lihat di sini ya, ini adalah fuse dan ini adalah penutup logam. Penutup yang kita buat daripada logam. Kenapa? Supaya ia dapat mengalihkan arus elektrik daripada wire A ke wire di dalam fuse dan ke wire B. Okey? Jadi ini kita sebut sesentuh kerana dia bersentuhan dengan wire. Sebab itulah dijadikan menggunakan logam. Okey, jadi di dalam ini, ya, di sini, ini kita sebut sebagai wire fuse yang cikgu cakap mudah untuk dileburkan jika berlebihan arus mengalir. Okey, manakala di dalam ruang di dalam ini pula diisi dengan nitrogen ataupun gas nitrogen ataupun butiran kuarza. Okey, dan ini okey, maaf ya, bukan ini. Okey, di sini. Di situ. Okey, ini pula ialah sarung kaca. Sebab fuse ni biasanya kita gunakan kaca ataupun kadang-kadang kita menggunakan juga porselin. Okey. Dan ini adalah rupa fuse yang wirenya telah pun melebur kerana arus yang berlebihan telah dibekalkan ke dalam TV. Okey, contohnya macam tiba-tiba ada arus berlebihan mengalir akibat kilat. Jadi TV awak rosak kerana fuse ini tidak melebur. Jadi kalau fuse ini dapat melebur dengan baik, jadi TV awak akan diselamatkan. Okey, ini adalah contoh-contoh fuse yang telah pun wirenya terlebur akibat arus yang berlebihan dikenakan ataupun mengalir ke dalam fuse tersebut. Okey, jadi apabila telah melebur, jadi wire akan terputus, dan apabila terputus, jadi tiada arus elektrik akan dibekalkan kepada alat elektrik tersebut. Jadi ianya adalah lebih selamat dan dapat menyelamatkan arus elektrik. Dan ini pula adalah fuse yang kedua, jenis yang kedua, iaitu fuse wire boleh ganti. Yang mana kita boleh nampak di sini dia ada tapak dia dan kontak dia, dan juga di sini ialah wire fuse-nya yang mempunyai kaedah yang sama. Apabila arus yang berlebihan mengalir, maka wire fuse ini akan terputus dan melebur. Okey, dan ini adalah contoh-contoh wire yang digunakan bagi mengikut perbezaan arus lah. Bagi 5 ampere dawannya adalah lebih halus. Bagi 15 ampere ianya lebih besar, dan 30 ampere wirenya adalah lebih besar, paling besar. Okey. Seterusnya kita akan lihat sedikit tentang keselamatan menggunakan peralatan elektrik, kerana langkah keselamatan ini sangat-sangat penting dalam menggunakan peralatan elektrik, kerana kemanangan elektrik ini berisiko tinggi dan boleh mengakibatkan kematian. Okey, jadi antara yang penting untuk kita lihat ialah yang pertama ini. Okey, yang mana kalau kita nak menggunakan alat elektrik ataupun kita hendak menyentuh alat elektrik, jangan menggunakan pisau. Di sini seorang pelajar ini menggunakan pisau di dalam pembakar rotinya kerana dia ingin mengalihkan rotinya itu. Okey, tapi disebabkan pisau itu adalah logam, jadi arus boleh mengalir melalui pisau itu. Jadi ianya berbahaya kepada pelajar ini. Okey, yang kedua ialah pelajar ini ingin memasukkan air ke dalam setrika elektriknya yang boleh menghasilkan steam, tetapi beliau tidak
menutup suis terlebih dahulu. Jadi arus masih boleh mengalir dan elektrik tangan yang basah ataupun air boleh mengalir ke elektrik dan menyebabkan kejutan elektrik berlaku. Okey, seterusnya ialah ini. Jika anda lihat ya, kaedah yang sepatutnya ialah tidak membebankan satu-satu soket dengan banyak plug. Tetapi seperti ini, satu soket satu plug, tetapi untuk ini dia tambah extension. Okey, jadi satu soket ditambah sebanyak 4 yang mana menggunakan elektrik yang tinggi, iaitu pembakar, oven, pemanasan air, toaster lagi, pembuat bermacam kopi lagi, semua ini menggunakan elektrik yang tinggi. Jadi ianya benar-benar membebankan dan membahayakan kerana arus yang besar perlu mengalir di dalam soket ini. Okey, perlu elakkanlah. Okey, yang seterusnya ialah apabila kita hendak menggunakan pengering rambut, jadi kita perlu pastikan wire ini tidak berada pada aras yang sama dengan kita, ataupun kita tidak memberi ketegangan kepada wire. Jika dibandingkan dengan gambar ini, ya, soket berada di bawah sedangkan pengering rambut hendak digunakan di atas. Jadi ia menyebabkan ketegangan wire dan mudah untuk tercabut daripada soketnya, dan ini membahayakan. Seterusnya ialah ini. Okey, yang terbaik ialah kita kena pasang soket, okey, dengan betul di dalam memasang plug di dalam soket dengan betul, dan kita cabutnya dengan betul dengan memegang pada plug dan cabut. Bukan seperti ini, kita tarik wire dan untuk mencabut plug itu. Ini adalah berbahaya kerana wire boleh putus. Dan berikutnya ialah pastikan semua peralatan elektrik anda mempunyai wire yang masih diliputi oleh penebat yang tidak terkoyak. Kerana penebat yang sudah terkoyak berkemungkinan besar menyebabkan wire-wirenya terputus dan anda terdedah kepada arus elektrik, dan ini sangat berbahaya. Contoh lain ialah ini. Apabila anda ingin membaik pulih lampu seperti ini, jadi pastikan suis ini ditutup terlebih dahulu, dan sebelum anda menggantikan alatan elektrik yang lain. Dan yang terakhir sekali ialah pastikan semua peralatan elektrik anda mempunyai dawai bumi, kerana jika berlaku lintah pintas, arus elektrik yang berlebihan akan mengalir. Jika tiada dawai bumi, jadi jika anda memegang alat elektrik tersebut, jadi arus elektrik akan mengalir melalui anda untuk dibumikan. Tetapi jika alat elektrik tersebut mempunyai dawai bumi yang berwarna hijau, ya, jadi ianya akan melalui dawai bumi yang mempunyai rintangan yang lebih rendah berbanding dengan badan kita. Jadi dengan rintangan yang lebih rendah, jadi arus akan mengalir melalui dawai bumi untuk terus dibumikan. Okey, jadi ini adalah lebih selamat. Jika tiada dawai bumi, maka arus elektrik ini akan mengalir melalui badan kita untuk dibumikan dan menyebabkan kematian. Contoh yang mempunyai cikgu ambil daripada buku teks, ya, kita boleh lihat di sini dawai bumi yang berwarna hijau ini dialirkan ke setrika baju kita di sini di atas sekali. Okey, dan manakala dawai neutral dan dawai hidup akan disambungkan ke elemen pemanas, kerana kita tahu dawai hidup yang warna coklat ini, brown, akan digunakan untuk mengalirkan arus elektrik ke alat, iaitu ke elemen pemanas ini untuk dipanaskan. Dan jika terdapat arus yang berlebihan daripada elemen pemanas ini, akan disalurkan pula oleh dawai neutral yang berwarna biru untuk dibawa balik ke bekalan utama. Okey, jadi itu sahaja untuk keselamatan, dan untuk subtopik ini iaitu 6.46 dan 6.3 iaitu penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik kepada kita. Okey, jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.